من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sadaqallahul azim. Surah An-Nas. Surah ini adalah surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah. Surah ini adalah surah di antara yang paling akhir turun. Okey, paling akhir turun maknanya antara yang paling lewat turun. Okey, antara yang paling lewat turun. Tetapi ada ulama mengatakan ini ayat terakhir turun sebelum Nabi wafat. Tetapi setelah ditarjihkan oleh ulama-ulama ulumul Quran, ternyata surah ini bukan yang paling akhir, tetapi dia antara yang akhir turun sebelum kewafatan Nabi SAW. Surah An-Nasr diturunkan menceritakan kisah tentang kemenangan dan kejayaan umat Islam menguasai tanah Mekah Al-Mukarramah. Saya ceritakan sikit tuan-tuan, kenapa Madinah di Mekah dianggap menang. Nabi dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah juga, berkahwin di Mekah juga, dapat anak di Mekah juga, menjadi Rasul di Mekah juga, sampai umur Nabi 53 tahun dekat Mekah. 53 tahun, umur Nabi 53 tahun dekat Mekah. Setelah itu, tekanan demi tekanan, halangan demi halangan untuk Islam disampaikan. Lalu Nabi mencari tapak baru. Sebelum Nabi pergi ke Madinah sebagai tempat baru, Nabi dah hantar sahabat-sahabat awal lagi, 2 tahun awal pergi Madinah untuk berdakwah. Antaranya Mus'ab bin Umair, nama sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair. Nabi hantar dia pergi Madinah supaya dia berdakwah di sana. Nabi masih kat Mekah. Nabi hantar dia kerana dia orang alim, dia ada ilmu, pergi sana ajarkan agama kat sana. Pergilah sahabat Nabi ni dengan beberapa kumpulan yang telah beriman di kalangan orang Madinah yang datang buat haji ke Mekah. Saya nak cerita sikit lah tuan-tuan supaya kita faham macam mana Islam boleh sampai ke Madinah. Waktu orang Mekah dah tak nak dengar Islam langsung dah. Nabi kata macam mana orang tempatan dah tak nak dengar, orang Jalan Daud dah tak nak dengar dah. Contohnya gitulah kan. Jadi orang Jalan Daud tak nak dengar, kita panggil orang Sengabung lah datang sini. Contohnya begitu kan. Contoh kan. Maknanya bila orang Mekah dah tak nak dengar, maka Nabi cari jalan baru macam mana agama ni boleh disampaikan. Cari juga jalan. Agama Islam ni tuan-tuan, dia macam air yang mengalir. Air mengalir. Kita ambil batu, letak, lama-lama dia naik atas. Tutup sini, lama-lama dia ke tepi. Tutup sini, dia ambil masuk sebelah sini. Tutup lagi, naik lagi. Dia tak boleh disekat.
Mungkin boleh dilambatkan, tutup, tapi lama-lama dia akan melimpah. Itu Islam. Jadi orang Mekah ni tutup sana jalan, tak boleh Nabi guna ini, tutup jalan itu, tutup jalan ini, tutup jalan itu, sampai orang Mekah semua tak nak dengar dah. Ada nampak Nabi, tutup telinga, nampak Nabi, tutup telinga. Nabi fikir-fikir, Nabi dapat idea untuk Islam disampaikan kepada jemaah haji yang datang dari luar Mekah. Jemaah haji, sebab orang Mekah dulu buat haji, walaupun belum dengan syariat Islam, dia ikut syariat dulu-dulu. Tawaf, sa'i, semua dia. Jadi bila datang musim haji, bulan apa musim haji? Rejab, Syawal. Musim haji Zulhijjah. Datang bulan Zulhijjah, Nabi akan pergi dekat tempat orang haji berkemah. Kan haji kan lama, kan? Jadi dia buat kemah untuk duduk. Yang datang dari Yaman, yang datang dari Afrika, yang datang dari Syam, yang datang dari Madinah, yang datang dari... datang semua buat haji. Mereka pegang syariat lama. Bila mereka duduk dalam kemah, Nabi pun ambil pulang. Orang Mekah memang tak nak dengar lah. Pergi masuk dekat kemah-kemah ni, berdakwah. Saya cakap kat student tadi, kamu pula dekat sana pergi bilik-bilik. Nabi pergi. Kalau kat surau je, itu je lah yang datang, kan? Pergi ke bilik-bilik, kan? Macam kita ni orang tabligh buat, pergi ke rumah-rumah, kan? Nak suruh datang surau tak datang, pergi rumah, Assalamualaikum, kan? Anak kita buka pintu, ayah ni kata cakap tak dia, ayah tak ada kat rumah. Dia pun buka pintu, adik, ayah ada dek, ayah kata ayah tak ada kat rumah. Ayah kata ayah tak ada kat rumah, kan? Okey. Jadi tak apalah, makcik tu pun balik, kan? Macam tu lah, tuan-tuan. Jadi kesian dia. Kita ni kalau jumpa orang tabligh datang rumah, tuan-tuan, kita sapalah, walaupun tak nak dengar panjang-panjang, kita kata terima kasih datang, ya ada apa, okey, agak-agak kita rasa ada kerja, minta maaf ya, saya ada urusan sikit, terima kasih atas kunjungannya. Kita tolak dengan baik kalau kita nak dengar lama, tuan. Kerana dia orang Islam juga, dia buat kerja tak ada gaji, tak ada upah, dia cuma nak ajak orang pergi masjid, dia nak ajak orang pergi surau je. Dia tak marah kita, jangan takut. Kita tengah berkemban pun, dia Assalamualaikum, dia tak marah kita. Kita tengah berkemban tu, dia tak marah kita. Tak, dia kata Assalamualaikum puan, suami ada. Tak ada, kan? Tak ada. Lepas tu bunyi jatuh belakang, Mina ambilkan, ada pula. Allah, kantoi lah pula, kan? Macam tu lah, tuan-tuan. Jadi kita nak, zaman dulu memang kita lari kalau orang tabligh datang. Tapi bila kita dah besar ni, tuan-tuan, sebenarnya kita matang sikit. Bila tetamu datang, janganlah tolak terus, kan? Kalau kita tak boleh lama pun, cakap minta maaf Tuan Haji ya, saya ada urusan nak masak ni, kan? Nak sidai kain ni, kan? Nak hantar nak sekolah. Begitu, tuan-tuan. Jadi itu adabnya. Jadi orang datang, Nabi pun pergi ke kemah-kemah. Masuk satu kemah, Assalamualaikum, saya adalah Rasul utusan Allah, datang bawa agama Islam. Kamu bacalah la ilaha illallah, kamu akan selamat. Percaya aku Nabi, kamu akan selamat. Ada yang tak terima, tak apalah. Pergi kemah kedua, kemah ketiga, ada yang tolak, ada yang dengar je. Sampai satu kemah, kemah ini kemah jemaah haji daripada Yathrib. Yathrib ni Madinah lah, nama lainnya Yathrib. Okey, Madinah nama lainnya Yathrib. Okey, tempat ayah Nabi meninggal. Bila sampai orang datang, lalu dia pun kata Assalamualaikum, saya Muhammad, saya adalah Rasul utusan Allah. Saya datang membawa ajaran untuk ajak kalian menyembah Allah sahaja, jangan sembah selain Allah. Orang ni macam mana, tuan-tuan? Orang Yathrib tu macam mana? Ini agaknya orang yang disebut-sebut oleh bangsa Yahudi kat Madinah. Orang Yahudi tuan-tuan kat Madinah dah viral dah kat Madinah. Dia kata jaga kamu bangsa Arab, nanti datang Nabi akhir zaman, dia akan bawa kami, dia akan pimpin kami, kalahkan kamu. Maknanya orang Yathrib ni daripada awal dia dah ada maklumat dah akan datang Nabi akhir zaman. Tapi dia tak tahu, tak jumpa sebab orang Arab tak ada kitab. Orang Yahudi ada kitab, Taurat dan Injil. Jadi bila dia kata jaga kamu, jadi tersemat dalam kepala orang-orang Arab, orang Yahudi selalu kata datang Nabi akhir zaman, datang Nabi akhir zaman, tapi dia orang tak jumpa. Sekali Nabi tu datang kat kemah dia, dia kata aku Rasul utusan Allah. Dia kata agaknya dia ni lah yang orang Yahudi tempat kita cakap tu. Katanya apa? Baik kita cepat beriman dengan dia sebelum puak-puak dekat tempat kita beriman. Maknanya sebelum dia orang jumpa, kita beriman, biar kita jadi orang pertama yang membenarkan kerasulan ini. Kemah itu ada 7 orang tak silap saya, semuanya masuk Islam.
masuk Islam. Bila masuk Islam makcik, dah masuk Islam, dia pun buat perjanjian dengan Nabi. Nak balik ni, haji dah siap, senyap-senyap, masuk Islam senyap, diam-diam. Dia orang nak balik, buat perjanjian dengan Nabi. Nabi kata, balik ke Madinah, kamu jauh daripada aku. Jauh. Jadi ke sana nanti janji dengan aku. Orang Arab ni pegang janji. Jangan syirikkan Allah. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan berbohong. Macam itulah, ada 5-6 benda item yang dia pegang dengan Nabi. Mereka pergi sana. Nabi kata, tahun depan kita bertemu di tempat ini, sekian, sekian dan sekian. Okey? Mereka membaliklah. Tuan-tuan, sampai sana mereka tak duduk diam. Ni bagus tuan. Sebenarnya tak duduk diam. Mereka pun berdakwah, ajak orang kepada Islam, cerita-cerita. Tahun depan dia orang datang buat haji, kan janji dengan Nabi nak jumpa. Jumpa dengan jumlah umat Islam dah ada 70 lebih orang. Meningkat dalam masa setahun. Tahun depan pergi dah. Dah meningkat setahun. Nabi pun kata pergi terus. Masa mereka nak balik ke Madinah, siap buat haji, nak balik ke Madinah, buat perjanjian lagi. Perjanjian ini paling penting. Perjanjiannya adalah Nabi kata, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perjanjian item. Yang akhir Nabi kata apa? Berjanjilah dengan kami bahawa seandainya kalian mendengar ada orang Islam daripada Mekah yang datang ke Madinah, jagalah mereka macam kalian jaga keluarga, anak kalian, harta kalian. Maknanya apa? Kalau dengar orang Islam datang Madinah, jaga dia. Jangan biarkan dia. Jangan dibunuh, jangan diapakan. Jaga macam saudara kamu. Dan kalau dengar Nabi datang, mereka akan pertahankan Nabi. Tuan-tuan, sejak itulah mereka balik. Nabi pun hantar sahabat pergi ajarkan ilmu kat sana, berdakwah. Tuan-tuan, dalam masa yang sangat singkat, sekitar 1 ke 2 tahun, kumpulan ni dia bergerak di Madinah, laju pergi rumah ke rumah, berdakwah, cakap sana sini. Sahabat Nabi pula alim, ada masalah rujukkan sahabat Nabi baca Quran, dia berdakwah dengan laju di Yathrib. Sehingga ada ahli sirah mengatakan tidak ada rumah orang di Madinah melainkan dah pernah diketuk cerita pasal Islam. Satu Madinah, semangat tak semangat dia orang berdakwah. Ni anak-anak muda ni dah masuk dah semua bilik kat UAE, belum lagi ya, kan? Okey, semangat tak semangat dia orang berdakwah. Makcik dah pergi dah, rumah taman kita dah habis dah ketuk. Belum lagi ya cik ya. Ni ketuk nanti raya Cina ketuk lah bagi ketuk. Cerita ajak datang kuliah aja. Pergilah jom Nurlina Bakri ada kuliah. Itu aja ajak je, susah. Kan? Ajak wirid, ajak tahlil, ajak apa tak kisah. Yang penting ajak buat benda baik. Okey? Ajakan yang paling besar adalah ajakan untuk taat kepada Allah. Okey, Subhanahu wa taala. Baik. Apa tadi? Sampai mana tadi? Okey, jadi Islam pun berkembang dengan cepat. Ya Allah, bunyi ramai orang terima Islam sedangkan Nabi tak datang lagi. Yang totok-totok tu memang tak terima lah. Totok-totok ni, kan? Saluran satu, kan? Yang totok-totok ni tak terima dah, kan? Jadi dia orang tak terima. Jadi ramai yang terima Islam. Islam berkembang dengan cepat. Berkembang. Jadi sampailah tahun umur Nabi 53 tahun. Umur Nabi 53 tahun. Pada waktu itu datang izin daripada Allah untuk Nabi berhijrah. Masa Nabi nak berhijrah, waktu tu macam mana hijrah tu boleh berlaku? Ketika orang kafir Quraisy dah tak tahan dah. Kita ni memang tak boleh betul. Muhammad ni memang tak boleh. Dia ni orang yang tak boleh. Tak boleh kenapa? Kita sekat sini, dia pergi sini. Kita sekat sini, dia pergi sini. Kita apa? Minta orang Mekah semua jangan dengar cakap dia. Dia pergi dakwah ke jemaah haji pula. Dia ni memang tak boleh lah. Dan itu Nabi tak berhenti berdakwah. Jadi bila dia geram, dia kata tak adalah, kita buat mesyuarat tergempar, kita kena cepat selesaikan urusan ni. Malam tu mereka mesyuarat untuk bunuh Nabi. Itu yang Sayyidina Ali gantikan tempat tidur Nabi, kan? Nabi baca Yasin wal Quranil Hakim innaka 1-9 wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tiup orang tertidur. Orang Melayu kita ambil ayat ni, baca dekat JPJ dengan polis trafik. Biar tak nampak lesen tak bawa. Tali pinggang tak pakai. Dia baca wajah anak. Jadi tuan-tuan, saya baca jadi. Alhamdulillah. Setakat ni jadi. Okay? Setakat ni jadi. Tuan-tuan, jalan. Bila jalan, Nabi pun pergi ke Madinah.
Sampai Madinah, sampai je Madinah, orang dah berduyun-duyun dah menjadi Islam. Terus Nabi diangkat menjadi pemimpin negara Madinah. Datang-datang tu jadi Perdana Menteri, jadi presiden, jadi orang paling tinggi dalam Madinah. Nabi bentuk negara Madinah. Ini tuan-tuan saya nak sebut, bernegara Islam ni dia bukan hanya sembahyang, baca Quran, zikir. Islam adalah bernegara. Sebab itu saya pesan kat semua, bila urusan negara, mesti kita kena fikir juga. Kita nak pilih orang baik ke orang tak baik, negara kita nak pergi ke mana, duit negara ke mana, mesti fikir. Jangan alah biarlah itu urusan dunia. Dah, Nabi pemimpin negara Islam yang pertama. Jadi urusan negara ni urusan penting. Nabi diangkat jadi pemimpin negara Islam yang pertama. Mengurus negara, Nabi mengurus negara. Sebab tu penting nak tahu siapa urus negara kita. Penting tengok yang baik ke, yang tak baik ke, Islam ke, bukan Islam ke, apa ke apa, tengok betul-betul. Tuan-tuan hadirin semua, bina negara. Bila bina negara, Nabi pegang Madinah sampai 10 tahun. Pada tahun yang ke-9, Nabi nak pergi ke Mekah. Ni cerita ayat ni. Nabi nak pergi Mekah, tapi orang Mekah tak bagi datang. Nabi pergi Mekah nak buat apa? Nak buat umrah. Makcik, kita kalau duduk luar, kita asal orang Muar. Lepas tu kahwin dapat orang Terengganu, Pahang lah contohnya, Pahang kan, Pahang. Okey, dah kahwin 5 tahun tak balik Muar. Rindu tak? Rindu. Setahun sekali mesti kena balik. Asam pedas balik Jawa macam mana? Takkan tak rindu mi Bandung Muar 5 tahun tak makan. Kan? Hadirin semua, Nabi rindu kat Madinah 10 tahun, 9 tahun tak pergi Mekah. Tempat lahir, tempat membesar, tempat isteri berkahwin, semua. Jadi tuan-tuan, pada tahun yang ke-9 Nabi nak pergi buat umrah. Orang kafir Quraisy tak bagi, tahan. Buat perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah. Dilanggar oleh musyrikin. Nabi pun kata dia orang langgar perjanjian kita. Nabi bawa 10,000 orang sahabat pergi ke Mekah. Inilah cerita ayat tu. Mereka pergi ramai-ramai bukan untuk perang. Sebab dah langgar perjanjian, kita dah boleh pergi dah. Kan? Pergi. Nabi pergi dengan 10,000 sahabat. 10,000 banyak tau. Dekat Madinah dah jadi negara kan, 10-9 tahun dah ramai orang masuk Islam dah. Jadi sahabat dah ramai. 10,000 lebih kurang berjalan pergi ke Madinah, ke Mekah. Sedang Nabi berjalan, berita sampai, information sampai. Nabi datang dengan 10,000 orang. Tuan-tuan, bukan nak perang, tapi dia orang ingat Nabi nak perang mereka sebab langgar perjanjian. Bila Nabi sampai di perbatasan Mekah, orang pembesar Mekah semua kecut perut, takut. Dia kata, habislah kita ni, kita akan diperangi, dibunuh. Padahal Nabi bukan datang nak bunuh. Allah bantu umat Islam dengan perasaan takut musuh. Tuan-tuan, ni tengah berlaku dekat Palestin sekarang ni. Orang Palestin makcik, kan? Dia tahu tak, antara satu-satunya tentera yang pakai pampers pergi perang. Pakai pampers. Lelaki bukan perempuan. Pakai pampers pergi perang. Itulah tentera Yahudi Israel. Sebab apa? Mereka duduk dalam, kita kebal. Kalau nak kencing, takkan nak pergi keluar. Kalau dia keluar, pom terus. Dia ni kan takut mati. Kalau dia tengah berjaga macam tu, dia nak pergi kencing, nak letak senjata, tak boleh. Dah, kencing di sana. Buang, tukar nanti masa malam. Pengecut. Okey, tentera yang pengecut, takut pakai pampers. Nah, Allah masukkan rasa takut dalam hati dia orang. Rasa takut dalam hati dia orang. Orang Mekah dimasukkan rasa takut, tak ada apa-apa. Tiba-tiba semua bawa harta, lari tinggalkan Mekah. Pemimpin ni tinggal rakyat biasa kat Mekah. Tuan-tuan, Nabi masuk ke dalam Mekah dari 4 penjuru. Masuk Mekah, semua orang menyerah diri, minta maaf. Sebenarnya bukan nak berang, tapi dia orang dah takut. Nabi pun masuk, terus kuasai Mekah. Islam menang dapat Mekah tanpa ada satu darah pun mengalir. Subhanallah. Itulah ayatnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Pertolongan Allah datang, Allah bantu kamu dengan masukkan rasa takut kepada musuh. Kan?
Makcik doa lah banyak-banyak makcik. Orang Yahudi takut, lari semua. Dan sekarang berlaku makcik, ribuan tentera Yahudi tak nak pergi perang sebab takut. Takut. Dia kata tentera Hamas ni macam binatang buas, dia kata. Menyerang laju, hilang, hilang. Tak tahu apa. Tahu-tahu mati dah kami. Dia orang takut. Jadi satu masalah psikologi. Perasaan mereka terganggu. Ada yang tak nak pergi perang lagi dah, tak nak, kami tak nak perang. Tadi, berita tadi, kumpulan tentera yang paling kuat ditubuhkan tahun 1948, namanya kumpulan Golani. Paling kuat pun tadi sudah tertewas beberapa anggotanya yang hebat. Maknanya apa? Umat Islam sangat kuat. Hadirin semua, ketika mana menang Allah bagi bantuan dengan masukkan rasa takut dalam hati mereka, Allah SWT, wal fath, kamu pun dapat menang kota Mekah. Lagi apa? Bila dah menang kota Mekah, Madinah confirm dah merdeka, Mekah dapat. Allah SWT wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat berbondong-bondong manusia. Nas afwaja, berbondong-bondong. Berduyun-duyun ni bahasa Melayu ni. Bondong ke berduyun-duyun? Berduyun-duyun manusia. Ni pelajar UAE tuan-tuan dulu ni. UAE bagus. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Arab. UAE bagus. Jadi siapa nak buat menantu boleh ambil cepat-cepat. Okay? Kan? Apa namanya? Jadi berduyun-duyun manusia. Quran kata kamu akan nampak berduyun-duyun manusia. Bila sampai Mekah, orang Mekah ni tuan-tuan, kalau dia kekal kafir, rugi dia. Hidup bawah kerajaan Islam. Jadi apa jadi tuan-tuan? Orang Mekah masuk Islam. Oh Allah, Madinah dah ramai orang Islam majoriti, masuk Mekah. Mekah jadi orang Islam. Ramailah yang kekal kafir ada juga. Nabi maafkan dia, tak apa. Nabi tak pernah dendam. Itu Islam tuan-tuan. Islam masuk ke tanah air orang, selamatkan tanah air itu dan tak paksa mereka Islam. Mahak Osmaniyah masuk ke Konstantinopel, menguasai Turki, biarkan yang duduk dalam kumpulan kampung Kristian, biar, tak paksa dia orang Islam. Beza dengan orang kafir bila menguasai tanah orang Islam. Makcik tengok Filipina pun berlaku. Dulu majoriti umat Islam di satu negara, mereka kuasai, mereka tukar semua jadi Kristian, paksa. Andalus pernah menjadi kerajaan Islam yang kuat, tentera salib masuk, tukarkan, paksa mereka, masjid jadikan gereja. Tetapi Islam datang, Islam kekalkan agama kamu, terserah, kami ajak je. Ini agama yang selamat. Masuk, selamat. Tak masuk, tak apa, bayar je cukai ataupun jizyah. Hidup dalam negara ini dengan aman. Tuan-tuan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lepas tu fasabbih. Kenapa pula fasabbih ni? Tiba-tiba ni cerita tentang menang, tiba-tiba sebut tentang tasbih. Bertasbih lain, tasbih apa kaitannya? Rupanya zikri. Rupanya apa zikri? Rupanya bila kamu dah menang Madinah, kamu dah menang Mekah, dua-dua ni tanah air majoriti orang Islam yang ada, kamu dah menang, tugasan kamu dah selesai wahai Muhammad. Orang Islam dah ada tanah air yang merdeka untuk dia menyembah Allah, beribadah. Dah ada dah tak takut siapa kecuali Allah dah. Tugas kamu dah selesai. Oleh itu, penghujung hayat kamu ini, banyakkanlah bertasbih. Fasabbih, banyakkan bertasbih. Bihamdi rabbika wastaghfir. Okey, wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, bertasbihlah. Apa ucapan tasbih? Subhanallah. Apa fadilat subhanallah? Subhanallah tu fadilatnya apa? Zikri, banyak zikri fadilat subhanallah. Sekali je sebut subhanallah. Nabi kata dalam hadis, wa subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah
pahalanya penuh timbangan mizan nanti ke akhirat. Penuh. Sebut yang betul-betul lah, bukan sebut yang main-main. Satu, dalam hadis yang lain Nabi kata kalimah yang paling ringan disebut, paling disukai Allah, paling berat ditimbang di akhirat adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kita banyak baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sebutan itu pahalanya paling berat nanti kena timbang. Paling Allah suka kita sebut, paling senang nak sebut subhanallahi wa bihamdi subhanallah, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kat radio kan, macam tu kan. Okey, itu boleh buat zikir nanti kat surau. Banyak-banyak kan, buka speaker, ajak dia orang zikir. Mak surau kecil bertangan-tangan. Okey, tasbih subhanallah bihamdi subhanallah. Subhanallah tak belum lihat. Subhanallah ni tuan-tuan, ucapan maknanya adalah, masuk subhanallah, kita terjemahan perkata apa? Makcik terjemahkan? Apa maksud maha suci Allah? Maha suci Allah tu maknanya adalah maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan dan tidak layak baginya. Bila kita subhanallah, maknanya apa? Ya Allah, engkau bersih daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Bila kita sebut subhanallah, ya Allah, engkau bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu maksud subhanallah. Okey, fasabbih. Lepas tu, lepas fasabbih makcik, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Bihamdi maknanya tahmid. Tadi tasbih, ini tahmid. Tahmid apa ucapannya makcik? Alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini besar pahalanya. Subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah ini besar pahalanya kalau sebut betul-betul. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan maknanya apa? Wastaghfir, dan beristighfarlah. Tasbih, tahmid, istighfar. Bertasbih dan bertahmid dan beristighfarlah kamu kepada Allah. Apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi pada akhir hayatnya, Nabi selalu sebut subhanallahi wa bihamdika astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdika astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdika astaghfirullah. Ulang banyak kali. Itulah makna ayat ni. Maknanya hujung-hujung kehidupan banyakkan bertasbih dan bertahmid dan beristighfar. Jadi tuan-tuan, kita pun sama. Kita pun sama. Okey, masa-masa yang kita ada dan yang terluang, selalulah kita dengan tasbih. Dengan tasbih, bukan dengan telebesin. Telebesin tahu? Television. Orang dulu sebut telebesin. Telebesin. Talibesin. Nah, okey. Okey. Ataupun main WhatsApp dengan Facebook. Lama-lama, okey, makcik-makcik main TikTok. Tuan-tuan, okey, subhanallah bihamdi astaghfirullah, subhanallah bihamdi astaghfirullah, subhanallah bihamdi astaghfirullah, subhanallah bihamdi astaghfirullah, subhanallah bihamdi astaghfirullah. Itulah ucapan Nabi banyak pada hujung ayat Nabi. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata Nabi banyak sangat ulang perkataan itu saat akhir hayatnya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat suka menerima taubat manusia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni luar biasa. Kita makcik, kalau anak kita buat salah, salah tu berulang 10 kali. Lepas makan basuh pinggan, besok
tinggal lagi. Kau ingat kat rumah ni ada orang gaji ke? Lepas makan basuh pinggan, dia pun ambil basuh pinggan. Lusa tinggal lagi. Kan mak dah kata semalam lepas makan basuh pinggan. Lepas tu besok lupa lagi. Tuan-tuan, kita tak boleh tahan lah ni. Dengan pinggan tu kita baling kat muka dia, kat kepala dia. Contohlah tuan-tuan. Contoh. Jangan diikuti. Ini contoh bayangan saja. Okey. Baling. Marah kita. Mak minta maaf, mak. Saya minta maaf ya. Besoknya buat lagi. Ya Allah, aku jewer juga budak ni. Dari pinggang keluar. Kok. Kan dah kata jangan buat. Okey, minta maaf. Ini last, saya tak buat lagi dah. Alhamdulillah, lepas tu tak buat sekali. Esoknya buat lagi. Hai, kata budak ni aku tak maafkan juga ni, kau keluar rumah. Contoh, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang melakukan kesalahan, lepas tu dia balik kepada Allah, lepas tu dia terbuat lagi salah, dia balik pada Allah, dia ulang salah, dia buat balik pada Allah, dia buat salah, dia balik pada Allah. Bukan Allah makin benci sebagaimana manusia benci kalau orang mengulang kesalahan yang sama. Tetapi Allah sebut innahu kana tawwaba, sesungguhnya sangat-sangat banyak kali menerima taubat-taubat hamba. Allah tidak pernah bosan atau marah dalam menerima taubat orang yang berulang melakukan kesalahan. Ini sifat Allah Ta'ala yang tak sama dengan makhluk. Kita kalau orang ulang sama ulang, aku kata jangan parking sini, parking lagi, jangan parking sini, parking lagi. Dalam kau tak payah datang sini lah. Marah kita. Tuan-tuan, kita buat kesalahan yang sama dulu, dah janji dah tak nak ngumpat orang. Kalau jumpa makan-makan ngumpat lagi. Cerita dengan ngumpat bezanya apa? Ini kita bukan ngumpat tau, kita cuma nak cerita je. Podoh lah. Okey. Kita kata apa ya tadi kita astagfirullah. Duduk sekejap, potong bawang, keluar lagi cerita kawan tu. Hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala bila seorang hamba melakukan dosa dan kesalahan, lama-lama dia fikir, dia bertaubat. Selang setahun dia buat lagi kesalahan, dia bertaubat. Allah boleh menerima setiap taubatnya selama dia bukan bermain-main dengan taubat. Ini Allah Ta'ala. Bukan hanya dia boleh terima taubat, bahkan dia suka orang yang mengulangi taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia suka kepada orang yang selalu bertaubat dan suka kepada orang yang menyucikan diri. Habislah surah kita. Apa pengajaran surah ini? Kesimpulannya, yang pertama, makcik, cerita panjang-panjang tadi ni, apa kesimpulan yang kita dapat? Itu hujung awalnya. Allah. Yang pertama berdakwah, Nabi berdakwah tanpa putus asa. Kan? Nabi berdakwah tanpa putus asa. Yang kedua, saya sebut apa tadi? Orang Islam mesti celik tentang realiti kehidupan semasa, kenegaraan, politik yang sedang berlaku, siapa pemimpin kita, siapa orang ini, siapa sedang berusaha, mesti celik. Macam mana Nabi diangkat menjadi pemimpin. Dia tak boleh menyendiri. Alah tak payahlah, biarlah, yang penting kita dah sembahyang. Tak. Dia mesti jadi orang yang celik dengan apa yang sedang berlaku. Itulah Nabi menjadi pemimpin negara Islam Madinah. Celik keadaan ekonomi, celik masalah masyarakat. Dia mesti jadi orang yang macam tu. Hadirin semua. Kemudian yang ketiga kita belajar apa? Iaitu kemenangan adalah anugerah Allah. Wa ra'aitanna iza jaa nasrullah. Kemudian yang terakhir, sisa-sisa masa yang berbaki, perbanyakkan tasbih dan tahmid dan istighfar, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lafaz apa tadi? Lafaz zikirnya? Bukan.
Itu zikir yang biasa yang dalam ayat Quran tu, yang Nabi baca dekat-dekat nak wafat. Makcik, ayah makcik. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi. Ada yang menyebut riwayat lain subhanallahi wa subhanallahi wa bihamdi rabbika astaghfirullah. Macam itulah astagfirullah. Itu diulang, maka itulah yang berlaku pada hayat hidup Nabi SAW. Umur Nabi 63 tahun. Daripada Mekah yang menang tadi kan, Nabi balik semula ke Madinah. Nabi ziarah sahabat-sahabatnya di perkuburan Uhud, Badar dan sebagainya. Nabi jumpa para sahabat. Nabi sampaikan khutbah yang terakhir. Nabi jatuh sakit demam panas. Lepas tu baik sekejap. Nabi bagi pesanan dekat sahabat. Kemudian Nabi sakit yang paling sangat pada hari Isnin, pada bulan Rabiul Awal. Nabi di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu baginda diziarahi oleh malaikat pencabut nyawa, dan nyawa baginda pun dicabut. Roh baginda berpisah daripada jasad, dan kekallah Nabi meninggalkan manusia di alam dunia ini dan menantikan kita semua di alam akhirat nanti insya-Allah taala. Inilah Nabi yang telah berjasa kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama dengan baginda di akhirat dan menjadikan syafaat Nabi kepada kita. Kita mengakui bahawa kita banyak melakukan kesalahan dalam agama ini, dan kita minta pertolongan Allah agar Allah bantu saya, bantu tuan-tuan, bantu kita semua untuk hidup di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dan mengurniakan kita taufik untuk melaksanakan segala sunnah dan amanah Nabi Muhammad SAW. Baik, itu sahaja untuk saya pada petang ini. Ada soalan tak? Silakan. Soalan? Dah masuk surah Al-Masad, tak sempat dah. Saya pun apa nak hantar ni, dia orang ada program pukul 4. Saya nak hantar ke Paguh. UIA Paguh. Ada apa-apa nak tanya? Yang tak jelas? Yang dah jelas? Yang dimohon penjelasan tentang zikir, tentang tasbih, tentang tahmid, tentang istighfar? Ada apa-apa nak tanya? Boleh juga tanya. Jangan tanya masak je macam mana, saya tak pandai. Tak adalah untuk saya sendiri, saya nak macam kita, kalau kita kaki tak boleh duduk kursi kan, cara solat. Okey. Solat tu adakah masa ada yang kata lepas proses Fatihah semua, rokok tu duduk dekat kursi juga. Lepas tu terus sujud. Ya. Yang satu lagi cuma lepas macam biasa, masa nak sujud baru duduk. Baik. Pertama sekali, sembahyang fardu tau cerita fardu. Sunat tak kisah. Sunat tu sembahyang terus duduk tak apa. Sunat Allahu Akbar tak apa. Ustaz, kaki tak sakit tak apa. Boleh juga. Sunat boleh sembahyang duduk. Sembahyang fardu mesti berdiri. Berdiri dalam sembahyang fardu adalah rukun. Mesti berdiri. Bagi yang mampu. Baik, mampu ni nak kira macam mana? Mampu ni kira bila tak mampu. Betul tak? Jadi bila kita sembahyang, Allah, kaki memang sakit, tapi boleh diri lagi. Allahu Akbar. Jangan terus duduk, diri je sampai tak mampu. Dah mula lenguh dah. Dah mula tombang dah. Duduk. Itu tak mampu. Jangan. Allahu Akbar. Tambah sedapnya. Dah? Okey, Allahu Akbar, kita diri. Kita rasa, dah kaki ni dah mula ni. Terus duduk. Boleh. Okey. Dan bila sampai kepada waktu sujud. Okey, sujud. Kalau kita boleh. Okey, rukuk macam biasa. Rukuk adalah menundukkan sedikit lebih daripada diri. Macam ni, gini pun dah boleh lah. Duduk ke tak payah duduk ke nak kena macam biasa. Okey. Saya boleh rokok. Tapi ada kata kalau misalnya maknanya kita bertahan lagi lah. Rokok tapi
bila ada rokok dalam hotel, kalau kita rokok nanti bila sujud nanti yang rokok ni tadi kalau kita tak duduk, dia akan lebih tinggi, bawah rendah daripada sujud. Sampai tak? Dia akan lebih rendah daripada sujud. Maksudnya kalau kita duduk tadi kan? Saya sebenarnya. Okey. Saya sekarang saya Allahu Akbar. Surah. Lepas tu saya duduk. Duduk, okey. Ada yang kata saya duduk. Duduk, okey, betul. Lepas tu rukuk. Saya buat rendah lagi kan? Okey. Itu yang satu kata. Okey. Satu lagi kata lepas tu saya berdiri walaupun kaki besi. Maknanya saya boleh. Okey. Kaki kepala dia kata dalam kita betul sangat awal dah. Saya sujud, takut sujud ni lebih yang rokok tadi lebih rendah daripada tu. Takut sujud kan lebih bawah daripada. Okey. Saya cerita lain daripada yang dua ni. Iaitu nanti dulu, iaitu sabar. Sebenarnya sujud itu yang asal sujud tau. Ni rukuk tak apalah buat macam ni, tak apa, memang itu asalnya. Mesti meletakkan dahi pada tempat sujud kalau mampu. Ni cerita kalau mampu tau. Maksudnya dia okey, dia tak boleh sujud yang lama, tapi waktu dia rukuk dah macam ni, sami Allahu liman hamidah, tapi dia boleh turun kerusi tu, dia boleh macam ni. Boleh sampaikan kepalanya dekat sini. Ini cerita kalau boleh lah ni, kan? Sampai sekejap tak apa. Tetapi kalau memang betul-betul tak boleh, okey, cukup dia merendahkan yang lebih rendah daripada keadaan rukuknya. Keadaan rukuknya yang boleh membezakan antara dua. Jadi kalau you buat macam ni, kan dah segini kan? Segini, ini kini rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Nak turun bawah memang tak boleh dah. Tak boleh. Jadi dia boleh duduk je. Allahu Akbar. Kan? Dia macam mana boleh jadi lagi tinggi? Saya rasa memang dia akan jadi rendah. Sebab dia dah duduk, badan dia dah rendah dah. Jadi tengah tundukkan sikit dia akan jadi rendah. Automatik dia jadi rendah. Itu pada saya nampak. Saya nampak macam saya. Tapi ada yang katalah kan dalam video lah. Tapi tak apa, dia sebenarnya syarat rendah tak rendah ni memanglah dia sebab nak membezakan kalau dalam situasi yang sama, gini rukuk, kalau gini sujud, sebab kedua-duanya dalam posisi duduk. Sekarang ni kita dah dalam dua posisi yang berbeza. Satu boleh begini, kalau satu begini sudah terbeza antara rukuk dan sujud dah. Okey, faham tak? Jadi insya-Allah tak ada isu kerana kita tahu ini rukuk dan ini sujud dan kita membezakan dan kita boleh bezakan antara keduanya. Allah saja mengetahui. Allah yang mengetahui. Ya. Kita niatkan. Ya, syaratnya kita buat sehabis mampu. Tu je. Kalau kita boleh sujud pergi ke bawah walaupun duduk atas kerusi macam ni, kena. Kan? Buatlah. Buat begitu boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Tapi kalau memang tak boleh, kita buat sehabis mampu. Kerana kaedah dalam Islam, al-masyaqqatu tajlibut taisir, iaitu kesusahan membawa perubahan ibadah itu kepada yang lebih mudah. Bila berlakunya susah, dia akan bertukar menjadi mudah. Okey? Puasa, kita terpaksa cari nafkah. Kalau tak cari nafkah, anak isteri tak makan. Tapi kalau cari nafkah, kerja kita tu tak boleh jadikan kita puasa, menjadikan kita boleh membatalkan puasa. Okey, seperti orang kerja kontrak di tengah-tengah hari yang panas terik, tapi kalau tak kerja, dia tak ada kerja lain. Itu je untuk anak isterinya makan, dia boleh membatalkan puasa. Kesusahan merubah dia kepada kemudahan. Okey, al-masyaqqatu kena qada wajib. Pada waktu dia dah ambil cuti, contohnya, dia qada balik. Kalau dia memang tak boleh qada, dia kena bayar fidyah. Kalau contohnya dia masa nak qada dah tua dah, tak mampu dah nak bayar fidyah. Okey, insya-Allah. Okey, itu saja. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada petang ini. Minta maaf segala kekurangan, salah dan silap, tersilap bicara, tersalah kata. Saya jemput tuan-tuan semua pada malam ini. Kalau ada kesempatan lah, kita ada buat majlis Maulidur Rasul SAW di Surau Muhibbah, Kampung Sungai Resik. Kampung Sungai Resik, kolam air panas. Sungai Resik, kolam air panas tu. Balik Jawa lah, mengalir Batu Pahat. Dari Balik Jawa mengalir ke Batu Pahat tu. Okey, ada sekolah orang Kayali, kalau tahu, ada kolam air panas belok kiri. Masuk dalam tu ada surau. Itulah surau saya. InsyaAllah kita ada majlis Maulidur Rasul daripada maghrib sampai ke isyak, dengan jamuan, dengan rawi, dengan selawat, dengan 2 penceramah. Tausiah lah, tak ceramah, tausiah setengah jam InsyaAllah pada malam ini insyaAllah. Jadi saya jemput tuan-tuan hadir. Kalau tak hadir,
tuan-tuan jemput datang ke madrasah saya di kampung Sungai Resik yang sama. Kita ada pengajian setiap malam hampir, dan setiap duha hari Jumaat kita ada pengajian di sana. Saya jemput tuan-tuan hadirlah, okey, ke madrasah kami. Madrasah kami alhamdulillah pelajarnya dekat 80 orang ke 100 orang, alhamdulillah makmur. Pengajiannya pun banyak alhamdulillah. Jadi kita jemputlah semua hadir bersama memeriahkan majlis kita pada setiap minggu yang kita buat, insya-Allah. Kalau tak hadir pun tak apa, sumbangan tuan-tuan pastikan hadir, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak, yang kami zahirkan atau kami sembunyikan, yang Engkau lebih mengetahui tentang diri kami berbanding kami, ya Allah. Ya Allah yang mendengar segala rintihan hati kami, ya Allah, kurniakanlah kepada kami akan keteguhan berada di dalam agama dan syariat Nabi Muhammad SAW. Kurniakan kepada kami kasih baginda, kecintaan baginda, lidah yang ringan untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kurniakanlah akhlak Nabi yang mulia itu bertempel pada diri kami agar kami dapat berakhlak dengan akhlak yang mulia tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Okey, kita minum air sikit atau kita gerak? 2 minit minum air. Live NGO Imarah. Imarah ni paling popular dalam war. Dia ada banyak tim. Dia follow ustaz-ustaz. Tekan Imarah. IMARAH. Ya. Tim dia. Orang lain. Kamu kena buat tu. Follow ustaz. Boleh belajar. Boleh belajar. Dekat YouTube ada orang ajar. Dia pakai StreamYard kot. Ngombe disik. Ha? Ngombe minum dulu. Jauh. Dah pause dah? Dah stop lah? Stopkan lah.